Itu yang hari Rabu. Berapa? Tajuk apa tu? Bidaya Busaki wa Qadi wa Tartibi. Apa ni? Mudah-mudahan itu kira permulaan mengosongkan betul dia tak? Baik, dah dapat. Dan berdoa akan Allah Ta'ala. Ya. Baik. Dan berdoa akan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung lagi kitab Ta'limul Muta'allim Melayu yang diberi nama Pelita Penuntut. Ini kitab yang mengajar adab-adab macam mana nak belajar. Adab macam mana nak belajar. Jadi kita dah bicara pada pengajian lepas, yakni diberi nasihat apabila nak memulakan pengajian ataupun nak memulakan satu pekerjaan, maka saya kiralah memilih hari Rabu. Kerana ada hadis, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma. Tak ada satu perkara kalau dimula pada hari Rabu melainkan sungguh dia akan jadi sempurna. Kita akan dapat khatam juga. Kalau nak mula kitab, mula hari Rabu. Kalau nak mula apa saja, bentuk buat rumah ke, apa saja, kalau boleh pilih Rabu tu yang terbaik. Ini yang kita mengaji pada pengajian lepas. Oh, kitab tak ada. Budak pun tak ada nak cari kitab. Tak apa, kita ikut dulu nanti kita ni. Baik, sekali pada malam ni kita sambung lagi pengajian itu, ya, pada muka surat 95. Kalau Jawi ni 35. 35 dah sampai berdoa. Mana itu ni? Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi ilmihi wa barakatuh. Kita naik sikit. Dan apabila bermudah-mudah ia dan segera itu makna malas pada memahamkan dan mengambil artinya ilmu, dan tiada bersungguh-sungguh satu kali atau dua kali, nescaya beradatlah ia akan demikian itu. Jadi ini konsep belajar. Kalau kita dah terbiasa bila belajar ni dengar je, tapi kita tak ambil faham. Kita tak nak ambil faham apa yang kita belajar tu, dan kita malas nak memaham. Kita jadi rutin je. Mengaji lah, belajar lah. Dan tidak ada kesungguhan nak ambil makna, nak ambil erti. Sekali, dua kali, lama-lama jadi beradat. Bila dah beradat menjadi tabiat. Itu yang kadang-kadang belajar 10 kitab tak faham pun. Tak ada perubahan. Puncanya kita dah terbiasa. Kita dengar, bukan dengar untuk faham, dengar untuk hawa telinga. Not listen to do, listen to hear. Tak boleh. Kerana dengar ni ada macam-macam dengar. Sebab tu Quran berkata, bila idza quri'a alaihimul Quran fastami'u wa ansitu. Bila dibaca Quran pada kamu, kata Allah Ta'ala, fastami'u, maka hendaklah engkau dengar, wa ansitu, dan diam. Kenapa nak diam? Dengar dan diam. Diam tu makna fikirkan apa yang kau dengar itu.
Tu arahan daripada Allah sendiri. Bila mendengar satu-satu ilmu tu, jangan kita jadikan adat, dengar je tapi tak fikir, tak mikir, tak asuh otak tu faham apa dia dengar. Maka lama-lama jadi adat. Maka tiada mengerti ia akan cakapan yang mudah. Akhirnya kerana dah terbiasa macam tu. Lepas tu lain dengar ceramah dengan belajar kitab. Kalau kita pergi kat masjid, selalu kita dengar ceramah. Ceramah ni very light, dia ringan. Jadi tak perlu kita nak berfikir sangat. Tapi cuba kalau belajar tauhid, berkerut tadi. Nak faham dalil, nak faham baru kita kena berfikir. Jadi kalau kita tak asuh berfikir, lama-lama cakap yang mudah pun dah tak dia faham dah. Cakapan yang mudah ertinya dan dapatnya dah tak mengerti lagi. Kenapa? Kerana beradat tabiatnya dengan tiada faham. Otak ni bila kita dah tak biasa asuh, dia faham benda susah, akhirnya yang benda senang pun dah tak faham dah. Tak dia ajar to think deeply. Banyak kadang kacau juga. Kalau sekadar mendengar ceramah, gelak ketawa, jadi akhirnya dapat satu konsep belajar agama ni tak boleh dalam. Sekadar seronok hadir ceramah. Dia ada beza ceramah dengan belajar. Lepas tu jangan dibiasakan seperti itu. Lepas tu beza kalau orang di barat, bila dia ambil agama ni, dia take it very serious. Dia tak main-main. Setiap isu, setiap apa, dia dulu. Sebab dia orang tu dilatih analytical thinking. Fikiran yang sentiasa menganalisa. Kita ni, fikiran kita menerima, tapi tak ada analisa. Tapi analisa banyak sangat pun tak boleh juga. Semua benda nak dipersoal ni jadi macam Bani Israel pula. Tapi kena ada analisa. Betul dia kata apa lagi? Maka sayugia bahawa bersungguh-sungguh ia dan berdoa akan Allah Ta'ala dan merendah kepadanya Allah, kerana bahawasanya Allah lah yang memperkenan ya Allah akan mereka yang berdoa dan memintanya, dan tiadalah Allah itu mensia-siakan mereka itu yang berharap akan dia. Jadi dalam konsep belajar sebenarnya, yang pertama kita kena berusaha, sungguh-sungguh. Tapi sungguh-sungguh tu tak memberi kesan. Itu proses. Kena berdoa. Kerana hakikat ilmu ni nak dapat Allah bagi. Bukan yang sebab guru tu. Guru tu wasilah lah nak dapat ilmu. Tapi yang memberi ilmu tu Allah. Maka kena berdoa. Dan merendah kepadanya Allah. Kena ada tawaduk dengan Tuhan. Kena ada merendah. Jiwa yang rendah. Kerana bahawasanya Allah yang memperkenan ia akan mereka yang berdoa. Kita orang Islam gitu. Kita tak yakin ilmu ni semata-mata dengan belajar. Kena ditambahi dengan doa. Dan meminta. Dan Allah tidak pernah mensia-siakan orang yang berharap akan dia. Jadi tanda kita berharap dengan Tuhan, doa lah. Tanda orang tak berharap dengan Tuhan, dia usaha doa tak ada. Maknanya dia berharap dengan diri dia sendiri. Atau bila tak dapat stres. Tapi kalau kita berusaha, tapi kita tahu usaha tak bagi bekas, yang memberi tu Allah. Tanda dia apa? Rajin berdoa. Tanda dia. Tanda orang bertauhidkan Tuhan dia banyak doa. Sebab dia tahu yang dia buat ni, kalau tak diperkenankan Allah, tak dapat. Maka dia banyak berdoa. Tapi kalau tanda orang tu dia malas pula, dia banyak berdoa tapi tak buat apa. Tak jadi juga. Itu malas. Bersyairlah akan kami oleh Syekh Qawamuddin Hamad bin Ibrahim Ismail As-Sifar akan suatu syair bagi Qadi Khalil bin Ahmad Al-Sajrazi. Jadi kitab ni kita faham ni, kitab ni ulama bermazhab Hanafi. Jadi orang-orang mazhab Hanafi ni memang adab dia lagi strict. Dia orang lagi strict daripada kita ni. Jadi nama-nama yang disebut ni nama-nama ulama-ulama Al-Hanafiyah. Yang berjaya, ulama-ulama besar mereka tu. Maka apa disebut dalam kitab ni? Sekejap, saya nak tengok syair dan Arab kita.
Ni disebut Melayu dia. Dia ada asal dia. Asal dia Arab. Ni dia. Jadi sebut tadi, bernasyidlah Syekh Imam Al-Ajal Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sifar. Dia ni Al-Ansari. Maknanya dia di golongan daripada keturunan sahabat Al-Ansar. Qara alaihna imla'an syair. Dia bacanya satu syair kepada Qadi Khalil bin Ahmad Al-Sajrazi. Apa kata dia? Ukhdumil ilma khidmatal mustafid. Jadi kata dia dalam bahasa Melayu dia, inilah hasil maksudnya. Berkhidmatlah olehmu akan ilmu. Ukhdum lil ilma, mana khidmatlah kamu akan ilmu. Dan berkekalanlah akan menuntutnya ilmu. Seperti berkhidmat dan berkekalan orang yang telah dapat akan kesedapannya dan kekal olehmu akan membacanya dengan perbuatan yang dipujikan itu. Dan iaitu hafaz dan ulang-ulangkanlah. Titik. Jadi ini satu syair yang diberikan kepada seorang ulama, pada seorang ulama lagi. Kalau Arab itu ukhdumil ilma khidmatal mustafid. Apa maksud itu? Khidmatlah kamu akan ilmu akan sebagai khidmat yang mengambil manfaat, mengambil faedah. Apa pengertian itu? Arti dia, kekalkanlah dan bersungguh-sungguhlah pada menghasilkan ilmu. Menghasilkan ilmu itu seperti bersungguh-sungguh mengambil faedah daripada ilmu. Orang yang merasai lazat akan lazatnya ilmu. Jadi maksud berkhidmat di sini, bersungguh-sungguh khidmat olehmu ilmu, khadimil ilm. Dia orang pondok ni, bila kita mengaji ni, kita anggap kita ni khadam ilmu. Kita tak dilatih menjadi tuan ilmu, kita jadi khadam ilmu. Dia lain. Tu kalau orang mengaji agama tradisional ni, hujungnya jadi khadam. Bukan jadi tuan. Dia jadi hamba. Jadi maksud hamba ni, dia sentiasa dalam keadaan nak berkhidmat. Maksudnya servis. To serve. Bukan nak jadi tuan, nak jadi orang khidmat. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau di saat murid mencium tanganmu, maka engkau mencium kaki mereka. Itu konsep tasawuf dalam pengajian dia tu. Guru ni konsep dia, murid cium tangan, diri dia secara rohani cium kaki tu. Sebab kalau tak ada murid, dia tak dapat nak berkhidmat. Dia tak dapat guna ilmu dia tu. Jadi dengan adanya murid ni, maka manfaatlah ilmu dia. Dia bagi, ni adat guru ni. Murid menyanjung guru, guru berkhidmat kepada murid. Itu konsep agama. Nak melahirkan orang macam tu. Lagi naik, lagi tawaduk. Lagi merendah, tak ada. Macam tuan-tuan datang belajar, saya berkhidmat ni. Berkhidmat pada tuan-tuan. Khidmat pada itu makna berkhidmatlah kamu pada ilmu. Lama-lama kita dulu dia, bila dia mengajar murid dia tu, dia anggap murid itu macam guru dia. Dia khidmat. Bukan nak mengharapkan bayaran. Lain, konsep ilmu tu lain.
Tapi konsep ilmu sekular ni, ilmu dunia sekarang ni, guru tu untuk dibayar. Dinilai dengan duit. Mana sama? Nampak? Jadi, berkhidmatlah olehmu akan ilmu. Dia bersungguh-sungguh dengan ilmu ni. Kerana Nabi tak mewariskan pada umatnya melainkan dua perkara. Nabi dia wafat, Nabi dia waris dua. Al-ilm wal hal. Ilmu dengan hal. Ilmu lah. Ilmu yang kita belajar ni. Satu lagi hal. Hal ni makna Nabi kalau menceritakan tentang kiamat, dia ada perasaan takut. Takut tu hal. Nabi kalau bercerita tentang hari akhirat, menangis. Menangis tu hal. Sedih. Nabi kalau bercerita tentang syurga, suka. Tu hal Nabi. Jadi masalah kita sekarang ni kadang ilmu ada, hal tak ada. Baca ayat tentang syurga neraka sama. Takut tak ada. Gembira pun tak ada. Tak ada hal. Tu lah. Na'udzubillah. Jadi orang duduk ilmu dan hal. Lepas tu dia kata sini, jadi kena ada khidmat olehmu akan ilmu. Dan berkekalanlah pada menuntut ilmu itu. Jangan hari ni menuntut, lepas tu dah berhenti, tak boleh. Berkekalan, istiqamah. Seperti mana, dia kata, bandingan masuk diri, khidmatlah kamu ilmu dan berkekalan ilmu ni, seolah-olah kamu ni berkhidmat, macam orang yang dah berkhidmat, dan berkekalan orang yang dah dapat lazat sedap menuntut ilmu. Dia suruh kita ni, walaupun kita tak rasa lagi sedap ni, kita kena bersungguh-sungguh macam kita dah rasa sedap lah. Orang kita mengaji ni lama esok ni, dia akan datang satu perasaan. Tak ada mengaji ni macam kosong pula dah. Dia dah tak ada istilah cuti tu tak ada. Sama je. Malah kalau tak ada mengaji tu tak boleh. Dia mesti nak mengaji. Mesti nak mengajar, mesti nak belajar. Tu makna orang dah rasa lazat. Jadi kata Tuan Syekh ni, berkhidmatlah kamu akan ilmu dan istiqamahlah menuntut seolah-olah engkau telah menjadi orang yang berkhidmat dan orang yang berkekalan, yang orang itu merasa lazat. Sedap tu lazat. Lazat. Ustaz mengaji ada lazat ke? Ni lazat ni tuan-tuan ada dua tau. Kalau kita ni dah besok tuan-tuan ni, dia buka lazat menuntut ilmu, dia lain. Dia lazat rohani. Dia rasa segar dalam ni. Tak tahu nak cerita kat orang. Balik tu 3 hari segar. Bila tak mengajar, tak ada mengajar tu lemah. Macam tak ada power. Mengajar. Lepas tu lazat dunia ni dah. Ada tak endah. Tu salah satu orang panggil zauq. Kalau dalam istilah tasawuf nama dia zauq. Istilah kita ni lazat lah. Zauqiyah, rasa sedap. Sedap dalam menuntut ilmu. Sedap berzikir. Sedap semayang. Sedap menuntut ilmu. Ilmu akhirat ni dia ada sedap dia. Tu maksud. Jadi kata dia, berkhidmatlah kamu akan ilmu, hei orang yang belajar. Dan berkekalanlah menuntutnya. Seperti seolah-olah kamu ni dah jadi macam orang yang berkhidmat, yang kekal, yang orang tu mendapat sedap menuntut ilmu. Titik. Dan kekallah olehmu akan membaca, maknanya ulang-ulang. Dengan membaca dengan perbuatan yang dipuji. Wa adim darsahu, dan kekalkanlah engkau akan pelajaran yang kau dapat tu. Bila kita dah belajar tu, kita dapat ilmu yang kita dapat tu, adim, kekalkanlah dengan perbuatan yang dipuji. Sekarang ni, apa adab setelah kita dapat ilmu? Setelah kita dapat ilmu, kata dia, kenalah kita ni membaca maknanya mengulang-ulang dengan perbuatan yang dipuji. Apa maksud perbuatan puji tu? Iaitu dihafal,
dan diulang-ulang akan ilmu itu. Tu adab setelah mendapat ilmu. Macam kita ni Ustaz, macam mana kita ni dah tua Ustaz, nak mudah-mudahan macam budak-budak tak ada masa. Muzakarah. Bincang. Saya selalu nasihat tu nak murid saya, nak berdemo. Gantikan sembang-sembang kedai kopi tu. Sembang-sembang minum kopi tu. Sembang ilmu, apa belajar ini. Tu je. Jadikan sembang-sembang itu sembang ilmu. Tu guna ilmu tu. Tadi malam kau belajar apa? Apa faham? Cuba terang balik. Aku faham macam ni. Kau faham macam mana? Macam ni. Dia sama-sama yang mengaji tu. Hiduplah. Hiduplah ilmu tu. Tu adab setelah mendapat ilmu. Tak boleh belajar besok kedai kopi cerita lain. Lepas tu besok cerita lain lagi. Minggu depan pun nak buka kitab. Tu tak boleh. Ada ilmu ni dah belajar. Lepas ni sembang lah. Tu cara kita lah. Cara kita dah berumur ni. Kalau orang yang budak-budak ni, dia kena ngapal lah. Kat dalam dia punya bilik pondok dia. Ulang. Tu kata dia. Kekal olehmu istiqamah. Mengulang-ulang. Membaca-baca ilmu ni. Dengan perbuatan yang dipuji. Fi'lin hamid tu apa dia? Hafaz. Dan diulang-ulang. Dan apabila telah menghafaz engkau dan ingat engkau akan suatu daripadanya ilmu, maka diulang-ulang olehmu akan dia. Ulang lagi. Kemudian mengkuat akan dia. Akan menghabis-habis mengkuatkan. Namanya ditekan, diulang sampai tahqiq. Kemudian tulis olehmu akan dia. Supaya engkau kembali, maknanya engkau rujuk kepadanya. Dan kepada membacanya, atas nak mengkuat-kuatkan lagi ingatan tu. Itu baru jadi tu ilmu tu. Sebab tu orang dulu dia ilmu sikit belajar. Ulang lagi. Kalau di Mauritania tu, Mauritania ni dekat Western Sahara tu. Tu dekat sana ada orang tu miskin, duduk padang pasir. Dia belajar pakai loh, pakai papan. Guru dia mengajar, dia tulis. Pakai arang. Macam orang dulu. Hafal. Baca, hafal. Lepas tu padam. Dah tak ada dah. Tasmik. Besok tulis lagi. Ramai antara mereka tu hafal Quran tapi tak pernah tengok Quran. Maka digelar ulama-ulama Mauritania ni ulama malam ni. Maknanya masa mengajar, lampu padam, boleh mengajar lagi. Sebab semua dalam ni. Kita lampu padam, kita pun padam lah. Dah tak ingat macam mana nak ingat apa. Tu. Betul dia apa lagi tadi? Ni nak dapat ilmu ni. Ilmu satu tu. Maka apabila percaya engkau akan ketiadaan luputnya, bila kita yakin, yang benda aku ngaji dah ingat dah ni. Dah tak lupa dah. Dan hilangnya, maka bersegera olehmu kemudian daripadanya kepada suatu ilmu yang baru pula. Ni ada orang belajar dulu. Selagi dia tak ingat, dia tak tambah. Dia ulang lagi sampai dia faham. Dah takik, baru dia faham, tambah lagi. Lepas tu dulu mana ada sekolah-sekolah tahfiz ni? Tak ada. Orang pondok tu ngapal sendiri. Dia apa, dia faham. Esok dia hafal lagi. Mengaji, dia faham, dia hafal lagi. Cara orang dulu kan. Tu dia lekat. Dia melekat ilmu tu. Sekarang tahfiz macam cendawan. Tapi saya tanya balik Baqarah tak ingat. Juz Ammah tak ingat budak-budak tu. Tak ramai yang ingat. Baca Quran hafal. Dia kejar hafal. Hafal tu bagus tak? Tapi dapat hafal kena faham. Tak perlu kita terlalu nak sangat anak kena hafiz tu bagus. Tapi tak mesti hafiz. Faham. Lepas tu dia kata lagi, serta mengulang-ulangkan barang yang terdahulu. Kemudian barulah tambah ilmu baru. Dapat ilmu baru? Mengulang-ulang pula barang yang terdahulu daripadanya. Hak dulu ulang lagi. Ini tambah. Dan serta berjinak-jinakkan bagi kelakuan hak yang baru. Tambah ini. Kita menjinak-jinakkan diri kita dengan ilmu baru tu pula.
dan usahakan dia dengan secukup-cukup usaha, dan mengingatkan olehmu akan manusia-manusia dengan ilmu-ilmu engkau, dengan bahawa engkau mengajar akan mereka itu, supaya hidup engkau akan sebagai hidup yang berkekalan, hayatan daimah. Jadi orang yang selalu ngulang-ulang ilmu ni, dia cakap ilmu ni, diumpamakan orang yang hidup dia kekal, sentiasa kekal. Kita ni kekal bila kita ni banyak zikrullah. Mengulang ilmu termasuk zikrullah. Zikir orang mengaji ni, ulang kaji ilmu. Muzakarah ilmu. Kata dia, mengingat-ingat manusia tu, ajar pula. Apa kita tahu ni, cari kawan, sembang dia. Bila kita sampai tu, kadang kita lagi faham ni. Ini adab untuk ilmu. Supaya hidup engkau. Dan jangan engkau jauh daripada orang-orang yang mempunyai akal, yang cerdik, kerana menyertai akan mereka itu memberi faedah akan dikau, akan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Orang-orang yang bright ni, orang cerdik bertakwa lah juga, dapat faedah dulu dunia akhirat. Dan jika engkau menyembunyikan ilmu, belajar senyap, tak sampai, nescaya dibalaslah akan dikau dengan terlupa, hingga dilihat dan disangka akan engkau itu seorang yang jahil dan bodoh. Sudah. Tu bala. Bala bila dah ada ilmu, tak sampai ke orang, tak bercakap. Sebaliknya kalau kita ilmu kita sikit, tapi orang tanya, kita tolong. Apa kita tahu, kita sampaikan. Dalam apa kita ustaz. Melekat. Ustaz Mustaqim. Ustaz Muzammil. Dan kita tak, aku ustaz pula ni. Tapi orang hargai ilmu yang kita sampaikan. Dan orang kata kita ustaz pula dah. Terbalik pula, ustaz kalau tak mengajar, dia jadi start lah. Dia buat bisnes, dia buat ni, tak mengajar. Ustaz ni. Mengaji, tapi macam tak ustaz pun. Haibah tu Tuhan tarik. Sebab tak menyampaikan amanat Tuhan. Jadi kita ni bila tak ada ilmu, di tanggungjawab kita mengaji. Dah ada ilmu, kena mengajar. Kena sampaikan. Bila tak sampaikan, orang tengok kita macam orang jahil. Tak nampak kata alim tu. Tak nampak. Orang treat kita pun jadi macam orang jahil. Itu bala daripada Allah. Dah macam orang yang bodoh dan jahil. Kemudian dikekang akan dikau dan mati esok dengan kekang daripada api neraka pada hari kiamat. Sebab tidak mahu menyampaikan ilmu amanat Tuhan, tak tegur orang, tak bagi tahu ilmu yang patut disampaikan. Dikekang pada akhirat esok. Dan bernyala-nyalalah ia pada sekalian tubuh engkau dengan azab dan seksa yang bersangatan. Intaha mensyarahkan maksud syair Qadi Khalil yang tersebut itu di atas. Dan tak dapat tidak bagi penuntut ilmu daripada munazarah, yakni kira bicara serta kawan-kawan, tukar-tukar pendapat. Munazarah ni tukar-tukar pendapat. Yang ni pondok tak buat. Kadang-kadang macam kalau dekat sekolah tu, universiti ada presentation, ada pembahasan. Sebenarnya dalam sistem pondok ni dah ada semua tu. Ada bahagian munazarah. Pelajar tu dia suruh berdebat sama-sama dia. Seorang present, yang lain tanya soalan. Saya di Aceh, kita orang belajar macam tu. Lepas tu dulu lepas saya cari pengajian pondok ni, saya cari mana sistem pondok yang alive, yang betul, yang mana ada pertukaran fikiran. Pergi Patani tengok sini, tengok sistem. Tapi tengok di Aceh tu masih ada lagi sistem debat nama dia. Pelajar sama pelajar tu ada munazarah. Dia menajamkan akal itu lagi. Yang ni serta dan mutarahah. Mutarahah ni lontar-melontar, yang berbahas dan berbalah-balah serta kawan-kawannya dengan kosot nak mencari yang sebenar, bukan nak balah, nak bergaduh. Lepak-lepuk nak, bukan. Berbalah tu nak cari kebenaran, nak menajamkan lagi, nak ada pergeseran fikiran. Kau kata macam ni, aku rasa macam ni. Jadi tergeser lah ilmu tu. Barulah kita dapat lebih faham yang halus.
Lepas tu dia kata apa lagi? Lepas tu dia kata lagi, dan yang betulnya bukan kosot ndak menang, bukan nak megah-megah. Maka maknanya hampir mutarahah, munazarah dekat-dekat pada dia. Dan bersuatu dengan makna munazarah. Mutarahah dengan munazarah ni macam nak satu makna. Dan muzakarah, yakni mengingat-ingat serta kawan-kawan. Maka saya kira bahawa adalah ia dengan insaf. Berdebat dengan insaf, bukan nak menang. Dan berfikir-fikir diri pada sekalian, jangan ikut larut hawa nafsu. Kan berdebat-berdebat dah nak bergaduh pula dah. Dan demikian juga berhalus-halus dan perlahan-lahan dan amat-amati, maknanya cermat, dan perhati-perhati, dan terpelihara ia daripada kemarahan dan perkelahian. Kerana bahawasanya munazarah dan muzakarah itu berjumuk kira. Berjumuk kira ni bertukar pendapat. Dan mesyuarat dan berjumuk kira. Dan mesyuarat itu sungguhnya kerana nak mengeluarkan yang betul dan sebenar. Dan demikian itu sungguhnya hasil ia dengan mengamat-amati dan perhati-perhati dan beralus-alus dan insaf, dan tidak hasil demikian itu dengan marah dan berkelahi. Jadi niat kena betul, nak bertukar pendapat tu bukan nak berkelahi. Dan jika adalah niatnya mengalahkan lawannya dan menindihkan supaya tiada halal, demikian itu, dan saya tiada halal demikian itu, nak kalahkan kawan tu, nak rosak, nak tunjuk menang. Dan sungguhnya halal demikian itu kerana nak menyata yang sebenar. Dan bermula membuatkan keliru dan kesamaran dan helah itu, tiada harus ia pada munazarah. Buat trik nak bagi menang juga. Nampak macam ni, tembak orang tu. Melainkan apabila ada lawannya tu olok-olok dan senda-senda juga, bukan mencari yang sebenar, maka ketika itu harus ia, misalnya kalau kita berdebat dengan Wahabi kan, Wahabi ni kalau debat dia, jangan debat Quran hadis, buat olok-olok je dia. Sebab dia bukan nak cari kebenaran, dia nak berdebat. Kalau kita layan, kita berstres. Macam dia kata Tuhan ni duduk langit, kata dia. Dia mana? Duduk atas arah. Dia tanya dia, duduk atas arah tu duduk macam mana? Duduk lah. Kalau duduk kena ada punggung lah. Pasal ada punggung Tuhan. Tuhan, kau suka dia pasal mana? kita main-main ni. Orang macam tu kita tak boleh nak. Dia orang ahli bid'ah ni, bila nak berdebat tu kena ada ilmu mantik. Kena ada faham munazarah tu. Sebab nak membalikkan. Adakah perkara ni dia ajaran Quran? Ada. Contohnya Nabi Ibrahim AS, ketika dia nak dakwah pada umat dia tu, kepada pengikut dia tu, umat dia tu, zaman tu, dia pecahkan semua patung-patung berhala, dia sangkut yang besar sekali. Buat siapa buat semua ni? Ni patung paling besar ni, hak ni lah. Yang paling buat ni besar ni. Dia buat trik. Dia nak beritahu yang buat semua ni, ni lah patung paling besar. Jadi dua ayat yang buat semua ni. Patung ni paling besar. Bila didekatkan, yang buat semua ni patung paling besar. Takkan patung ni boleh pecah ni. Habis itu, nampak tu. Kapak tu sangkut kat kepala dia. Kan olok-olok tu. Kan olok-olok tu. Nabi dia olok-olok balik. Itu nama munazarah tu. Mujadalah Nabi tu. Dia ada satu ilmu nama ilmu munazarah. Saya ada belajar sikit dah. Munazarah ni diambil daripada munazarah pada nabi-nabi bila bertentang dengan musuh-musuh mereka tu. Misalnya bila Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud. Nabi Ibrahim kata, Tuhan aku boleh menghidup dan mematikan. Namrud kata, ya aku pun boleh panggil orang. Al-Gojo bunuh seorang, biar seorang. Tengok, aku boleh. Seorang mati, seorang hidup. Nabi Ibrahim kata, tengok, Tuhan aku menaikkan matahari sebelah timur, turun belah barat.
falyati syams bil maghrib. Kalau kau terror kau Tuhan, kau terbalikkan. Kau naikkan sebelah barat pula. Oh, tu yang bila kena tu Namrud marah. Merah muka Namrud. Buhitat. Buhitat mana crash, komputer crash. Tu yang bila dah geram tu, nyala api, campak dah api. Pasal tu. Pasal dia marah. Tak nak jawab. Nampak macam dok-dok kan? Sebab tu di akhir zaman, tanda kiamat, Allah akan naikkan matahari belah barat. Sebab nak sambung perdebatan tu. Kan bila Nabi Ibrahim kata, kalau Tuhan kau boleh, kalau kau kata kau Tuhan, kau naik matahari sebelah barat. Tak boleh kan? Allah boleh tak? Mana bukti? Besok nak mati esok, sebelum kiamat, Allah naikkan sebelah barat. Wallahu a'lam. Baik, kita buka kitab Bidayatus Sibyan. Ini kitab adab. Baik, kita buka Bidayatus Sibyan. Pasal apa? Semalam kita belajar buat semayang jamak kasar kan. Sampai mana dah? Takdim. Kat mana tu? Buku surat? Apa ayat dia? Syahdan ni. Syahdan harus pula. Betul kan? Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum barakatuh. Syahdan. Betul kan? Harus pula bagi orang musafir tu akan safar yang tersebut itu menjamak, arti menjamak, menghimpunkan antara dua sembahyang zuhur dan asar, dan antara dua sembahyang maghrib dengan isyak. Jadi minggu lepas kita dah belajar, 2 minggu lepas, tentang sembahyang qasar. Itu qasar makna sembahyang 4 rakaat dijadikan 2. Itu qasar. Ya, dia ada 3. Qasar sahaja, jamak sahaja, qasar jamak. Kadang-kadang orang tak faham, ingatkan qasar dengan jamak ni memang kena sekali. Tak. Boleh kita buat qasar je boleh. Misalnya kita nak sembahyang zuhur 2 rakaat, tak jamak, zuhur je, boleh. Itu namanya qasar sahaja. Ataupun asar, kita nak sembahyang usolli fardhu asri qasran, tak jamak, boleh tak? Boleh. Itu nama qasar. Qasar saja. Cuma syarat sembahyang qasar ni apa dia? Mestilah diniat di dalam takbiratul ihram. Maksud kita Allah, kena niat saja aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat. Qasar mesti diniatkan dalam takbir. Tak boleh diniat di luar takbir. Kalau niat luar takbir tak sah. Muka surat 23. Kalau Jawi ya. Jawi 23. Dapat beza tu. Qasar mesti diniatkan dalam takbiratul ihram. Maksudnya antara alif sampai ra. Allahu akbar, kena ada niat sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat, atau sahaja aku sembahyang zuhur qasar. Tak niat 2 rakaat, boleh. Dia ada 2 cara tu. Itu kalau sembahyang qasar. Jamak macam mana jamak? Jamak tidak disyaratkan niat dalam takbir. Tak syarat. Ya. Habis bila nak niat jamak ni? Tengok. Kalau jamak takdim, mesti niat dalam sembahyang yang pertama. Yang kita himpun asar dalam zuhur. Zuhur ni kena ada niat. Asar tak ada niat dah. Saya tengok setengah orang tu kia-kia niat. Sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat, dihimpunkan kepadanya asar kerana Allah Ta'ala panjang ni kan. Tengok Allah tak masuk. Allah. Sebenarnya dalam takbir tu dia hanya perlu niat qasar saja. Jamak nak combine prayer tu boleh diniat di mana-mana sahaja sepanjang sembahyang zuhur tu. Sama ada masa kita berdiri kita niat, boleh. Kuhimpunkan asar dalam zuhur, boleh. Oh, masa rokok baru kita nak niat, boleh. Oh, masa dah nak bagi salam baru teringat nak niat, boleh. Begitulah ringannya meniatkan jamak. Qasar tak boleh. Qasar mesti dalam takbir tadi. Jamak mestilah diniat dalam sembahyang yang pertama. Ustaz, lepas sembahyang pertama Ustaz, baru saya teringat nak niat jamak. Habis macam mana tu? Boleh satu lagi kaul. Ada peluang, ada kaul lagi. Kaul dhaif.
Boleh niat antara sembahyang pertama dengan sembahyang kedua tu. Boleh lagi. Tapi tak payah lah dalam kitab bajuri tu. Lepas sembahyang zuhur tinggal Allah, lupa nak niat impun asar pada zuhur. Boleh niat masa tu. Selagi kita tak takbir untuk yang asar tu. Nampak Itu untuk sembahyang jamak takdim. Kalau jamak takhir, lepas kita sembahyang tu, kita sembahyang kedua. Itu sembahyang asar. Asar ni, kalau qasar kena niat dalam tu lah. Dalam takbir lah. Jamak, tak perlu niat. Tak perlu Allah saja aku sembahyang asar 2 rakaat, dihimpunkanlah kepada sembahyang zuhur tadi. Kerana Allah Ta'ala tak payah. Tak perlu. Kerana sudah diniat dalam sembahyang pertama. Macam itulah mudahnya jamak takdim. Jamak takhir lagi senang. Lagi senang. Zuhur dihimpunkan kepada asar. Bila nak niat? Dalam perjalanan, masuk waktu zuhur kita pun niat. Ku himpunkan zuhur yang patut aku sembahyang ni ke dalam waktu asar nanti. Solat asar ni. Bila dah sampai waktu asar, kita pun sembahyang. Boleh mana-mana dulu. Katalah kita sembahyang zuhur dulu. Kita pun niat zuhur qasar kerana Allah Ta'ala. Asar qasar kerana Allah Ta'ala. Tak payah nak impun-impun ni dah. Tak ada niat jamak dah semua dah. Dalam sembahyang jamak takhir, ketika solat dah tak ada niat jamak. Sebab telah diniat pada waktu zuhur tadi. Maghrib dengan isyak. Kita himpun maghrib dan isyak. Waktu maghrib tu kita dah niat. Masa kita sembahyang jamak tu, dah tak perlu nak niat lagi. Sembahyang je lah. Kasar kena niat. Jamak tu dah tak perlu nak niat lagi. Boleh faham? Ni saya cerita bagi senang faham. Kita balik kitab ni balik. Jadi kata dia, harus pula orang musafir akan safar yang tersebut. Ini safar panjang. Safar panjang ni mana apa? Safar yang lebih 2 marhalah. Berapakah ukurannya? Paling pendek 86 km. Paling panjang orang kira sampai 91 lah. Antara that range. Boleh lah buat sembahyang jamak. Kalau safar pendek ni khilaf. Muktamad tak boleh. Safar pendek, macam mana maksud safar pendek? Safar yang tak sampai 86 km. Sini sampai KL. Boleh tak sembahyang jamak? Muktamad kaul tak boleh. Tapi ada juga kaul yang kata boleh. Ada dalam mazhab Syafi'i memang ada, tapi tak diamalkan lah. Nak beramal, tu pun tuan-tuan. Kalau saya tak beramal lah. Guru saya pun tak beramal. Budak-budak mesti ramai beramal tu. Ramai beramal tak tahulah. Buat semayang ni kena jaga sikit lah. Maknanya kalau ikut kaul kedua tu, ni kaul kedua, kita naik kereta, tiba-tiba jam kat Semban, kat highway tu. Kalau kita tak jamak, memang terlepas dah maghrib tu. Kita ada 2 pilihan. Berpegang pada kaul yang muktamad, maknanya tak jamak, kita qada. Qada kita tu tak berdosa sebab kita tak dapat nak semayang. Jam, air pun tak ada, apa tak ada. Atau kita boleh taklid pada kaul yang kedua. Ini kita jamakkan maghrib tu dalam isyak. Tapi tak ada qasar, jamak saja. Qasar tak ada. Jamak je. Maghrib dalam isyak dikerjakan sebelum sampai ke rumah. Tak boleh sampai rumah pergi jamak tak? Tu tak ada kaul lah. Tu kaul sendiri. Jamak di dalam perjalanan. Berhentilah kat mana-mana sebelum sampai kawasan perumahan. Kat Masjid Negeri ke, kita semayang jamak. Ada kaul yang begitu. Kaul yang kedua. Kaul pertama tak boleh. Mesti jarak yang panjang, lebih 2 marhalah. Ada satu kaul lagi. Tak payah musafir boleh jamak. Boleh sebab ada hadis. Nabi pernah jamak tak ada ni. Tu mazhab Syiah. Ada hadis tu, sahih hadis tu. Tapi Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi tak pakai hadis tu. Tak pakai zahir hadis. Faham baik-baik. Kadang-kadang orang buat jamak ni suka meringankan. Cepat-cepat sangat nak. Antara 2 sembahyang zuhur dengan asar dan 2 sembahyang maghrib dengan isyak. Tak ada jamak subuh dengan zuhur, tak ada. Tu orang. Dia kata zuhur, asar, maghrib, isyak. Akan sebagai jamak takdim pada waktu yang pertama daripada keduanya. Atau jamak takhir kepada waktu yang kedua daripada keduanya. Bermula sembahyang Jumaat itu seperti zuhur pada jamak takdim jua. Faham ni? Ni banyak orang tak tahu. Dan setengah orang pun
tak timbul. Semayang Jumaat macam semayang Zuhur. Berarti kita boleh buat jamak takdim. Asar kepada Jumaat. Nampak tak? Benda ni saya tengok banyak berlaku bila di Mekah. Kadang-kadang mutawif tu pun pening kat tu. Dia kata tak boleh jamak. Kita lagi kita tak boleh. Lepas kita semayang Jumaat, katakan kita daripada Mekah nak berangkat ke Madinah. Daripada Madinah nak berangkat ke Mekah. Kebetulan hari Jumaat. Dia kata lepas semayang Jumaat tuan-tuan, kita akan berangkat ke Madinah. Boleh tak kita buat semayang jamak takdim Jumaat, lepas tu kita semayang asar, jamak takdim. Saja aku himpunkan semayang asar kepada Jumaat. Harus hukum dia. Ya, ikut dalam mazhab Syafi'i tak ada masalah. Boleh dihimpun. Yang tak boleh jamak takhir. Ku himpunkan semayang Jumaat ni kepada semayang asar tu tak ada. Dia jamak takdim je boleh. Tapi kalau kita musafir, kita tak semayang Jumaat, kita himpunkan Zuhur, Jumaat, Zuhur yang patut semayang Jumaat tu, kita buat Zuhur. Kita buat Zuhur, tu boleh. Boleh. Zuhur pada asar boleh. Jumaat pada asar tak boleh. Ada soalan tanya terus. Tak apa. Ni pekah. Bermula jamak takdim itu 6 syarat. Jadi Jumaat ni diganti Zuhur sebenarnya. Jumaat ni 4 rakaat tu, 2 rakaat digantikan dengan khutbah. 2 rakaat semayang. Lepas tu khutbah Jumaat tu mesti dalam keadaan suci. Sebab dia semayang dalam semayang. Diganti semayang. Macam mana semayang? Itu kan khatib tu kena pakai tu. Kena dalam keadaan bersuci. Habis. Baik, lepas tu dia kata apa? Bermula jamak takdim tu ada 6 syarat. Dia penting ni. Mana 6 syarat tu? Yang pertama, wajib tertib antara 2 semayang. Dengan bahawa dimulai dengan semayang sahibul wakti. Tuan punya waktu. Siapa tuan punya waktu tu? Zuhur. Ataupun maghrib. Tak boleh semayang asar, lepas tu semayang zuhur. Tak boleh. Jamak takdim. Zuhur baru asar. Maghrib baru semayang isyak. Jamak takdim. Jamak takhir tak apa. Boleh mana-mana dulu. Yang kedua, diniatkan jamak dalam semayang yang pertama. Iaitu zuhur ataupun maghrib. Jikalau berserta dengan salam yang pertama sekalipun. Macam assalam. Masa tu kita niat. Sah. Kita niat ku himpunkan asar ke dalam zuhur. Masa salam tu baru kita ingat. Masih sah lagi. Tu kata niat jamak ni senang. Niat qasar ke dalam takbir. Ya? Ketiga, wajib berturut-turut antara 2 sembahyang itu. Dengan bahawa tiada menyelangi antara 2 sembahyang itu masa yang lulus 2 rakaat sembahyang yang ringan keduanya rakaat. Jamak takdim ni satu saya nak tegur. Banyak orang kadang dia nak buat jamak takdim tapi tak tahu cara. Dia sembahyang maghrib dengan katalah dia musafir, dia berhenti kat masjid, kebetulan orang tengah sembahyang maghrib. Dia pun sembahyang lah. Lepas sembahyang maghrib tu sepatutnya dia cepat-cepat ke belakang, dia pergi sembahyang isyak 2 rakaat. Dia tak boleh tunggu. Ada setengah tu dia pergi wirid dengan imam tu. La ilaha illallah subhanallah la Allah. Habis baru dia pun sembahyang isyak pula. Tak sah isyak dia tu. Isyak dia tak sah. Sebab dah putus mualat. Dah putus mualat. Di antara maghrib dan isyak tu dia kena, lepas dia buat tu buat. Tak boleh diselangi masa sekurang-kurangnya 2 rakaat. Maksudnya lebih kurang dalam berapa minit tu? 3 minit. 2 rakaat ringan. Itu dobit dia. Dobit tu makna ukuran dia tu. Seolah-olah kalaulah kata lepas maghrib tu dia semayang, sempat dia semayang sunat 2 rakaat. Itulah jangka masa dia tu. Jangka masa semayang sunat 2 rakaat ringan. Lebih kurang 3 minit lah. Ni kita pergi Assalamualaikum subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah lebih 3 minit tu. Kita doa belakang imam tu baru sambung. Tak boleh, tak sah. Kalau nak semayang jamak takdim, semayang betul-betul. Niat dalam tu. Syarat kedua mesti berturut-turut. Ya. Ustaz, kalau kita bersembang boleh? Tak betul mulat? Boleh. Ada orang kata tak boleh. Dia semayang, putus mualat. Itu putus mualat akad nikah. Antara ijab kabul tu tak boleh selangi perkataan. Ini mualat juga, tapi ini mualat semayang. Bukan mualat akad. Akad memang macam tu. Aku nikahkan lepas tu, ulang balik. Ulang cakap tu membatalkan akad. Mualat antara akad.
ijab dengan qabul kena berturut-turut. Tak boleh disedangi dengan perkataan lain. Tapi antara sembahyang maghrib dengan isyak boleh bercakap. Tak batal. Cuma masa tu jangan lebih 3 minit. Ya, tak lebih 3 minit. Habis Ustaz kalau lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terkentut tak dah? Wuduk kat 5 minit. Macam mana? Betul tak? Boleh sembahyang jamak? Boleh. Sebab itu bukan sengaja. Benda yang tak dapat elak. Wuduk batal. Baik, kita apa lagi? Lepas tu yang keempat, syarat keempat, kekal safarnya hingga takbiratul ihram sembahyang yang kedua, dan tiada disyarat wujud seperti pada takbiratul ihram sembahyang yang pertama. Kekal safar, maknanya musafir itu dia masih dalam musafir. Contohnya dia dalam kenderaan, macam dalam kapal, rumah dekat pelabuhan, dia tengah sembahyang ni, sembahyang dekat sembahyang Zuhur. Lepas tu dia sembahyang asar pula. Tak sempat dia angkat takbir, dah sampai dah. Tak ada jamak dah. Dah ada jamak dah. Dah sampai tempat yang dituju, dah tak ada dah. Dia dah putus safar itu. Kekal musafir hingga sempat dia takbir yang kedua tu. Dan tiada syarat wujud apa? Wujud musafir tu. Wujud seperti pada takbiratul ihram yang sembahyang yang pertama. Tak syarat. Tak disyaratkan. Janji dia sempat takbir. Kekal sehingga takbiratul ihram sembahyang kedua tu. Yang kelima, berkekalan waktu sembahyang pertama dengan yakin hingga memberi salam sembahyang yang keduanya. Maknanya kedua-dua sembahyang tu mesti dalam waktu zuhur. Ni kadang-kadang berlaku ni, kita jamak ujung waktu. Lepas sembahyang zuhur kita sembahyang asar. Tengah-tengah sembahyang asar dah masuk waktu asar. Tengah-tengah sembahyang asar tu masuk waktu asar. Asar kita tu batal. Kena sembahyang sekali lagi. Dia kena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru azan asar. Lepas. Tidak tak lepas. Kena berkekalan masa tu. Yang keenam, zon ia akan sah sembahyang pertama supaya keluar perempuan yang mutahayyirah, maka tiada harus baginya jamak takdim. Yang keenam, zon ia akan sah sembahyang pertama. Titik tu. Jadi sembahyang asar dihimpun dalam sembahyang zuhur. Kalau zuhur ni tak sah, asar tak sah. Sebab dia ni ikut ni. Lepas tu kalau zuhur ni kena betul-betul sah. Kalau zuhur tu tak sah, asar tak sah. Dia tak boleh nak jamakkan sembahyang ni. Lepas tu orang yang sembahyang dia wajib diulang, tak boleh jamak. Contoh macam ni. Kita jari luka, kita balut pakai plaster. Bila plaster ataupun kita cucuk tu kan, jadi air tak kena. Air tak kena, nak tayamum pun tak kena. Sembahyang hormat waktu. Bila sembahyang hormat waktu, sembahyang tu kena qada balik. Jadi maknanya sembahyang asar kita nak jamak tak boleh. Sebab sembahyang zuhur ni kena qada ni. Maka tak boleh jamak. Tak boleh jamak. Kena sembahyang pada waktu ni. Maka keluarlah perempuan hid mutahayyirah. Tahu hid mutahayyirah? Ni tuan-tuan tak belajar lagi. Orang perempuan yang tak ingat bila masa dia mula hid, dia tak ingat berapa hari dia hid. Jadi dia tak tahu. Dia tiba-tiba berlaku dah istihadah. Lepas 15 hari darah mesti keluar lagi. Sampai 30 hari mesti keluar. Bila bulan kedua, dia nak tetapkan bila mula haid, dia tak tahu. Tak tahu bila. Dalam keadaan macam ni, orang yang haid mutahayyirah ni, mana orang istihadah ni, yang mana dia tak ingat keadaan masa dia tu, sembahyang dia ada yang kena qada tu. Maka orang macam ni tak boleh sembahyang jamak. Sebab sembahyang dia kena ulang balik. Habis. Dan demikian lagi tiap-tiap sembahyang yang lazim oleh i'adahnya sembahyang. Setiap sembahyang yang wajib diulang, tak sah dijamak akan dia. Tak sah dijamak.
Tak sah jadi imam dan tak sah di jamak. Dua tu. Orang yang semayang dia wajib diulang, dia tak boleh jadi imam dan dia tak boleh jamakkan semayang dia. Nampak tak? Sebab semayang tu yang kedua jadi tak sah juga. Sebab dia mengikut semayang yang wajib diulang. Bermula syarat jamak takhir ialah dua syarat. Tengok, jamak takhir mudah, dua syarat. Yang pertama, diniat akan jamak dalam waktu yang pertama. Jikalau tinggallah waktu qadar lulus sembahyang yang mempunyai waktu itu, di dalamnya sekalipun memadalah. Faham ni? Maksudnya sekarang ni waktu zuhur. Kita nak niatkan zuhur ni dalam asar. Dia kena niat nak jamak tu sebelum, katalah asar masuk 4.30. Berapa minit sembahyang asar? Sembahyang zuhur, kalau katalah dia sembahyang berapa minit? Katalah 5 minit. Maknanya kalau 4.30 masuk asar, sebelum pukul 4.25 dia dah kena niat. Kalau 4.28 baru dia nak niat jamak, lepas tu tiba azan, tak sah niat dia tu. Dia kena qadha. Tu masuk sini. Memanglah niat jamak ni boleh bila-bila masa. Tapi niat jamak takhir. Tapi niat jamak takhir ni jangan sampai tinggal lagi 5 minit baru nak niat. Sebab dah masuk waktu yang terlalu sempit. Sekira-kira kalau dia semayang zuhur tu tak sempat. Katalah 5 minit. Maka dia kena awalkan niat tu. Niat nak impun tu kena awal. Habis. Yang kedua, berkekalanlah musafirnya hingga sempurna kedua-dua semayang. Macam tadi lah. Dia dah habis semayang baru sampai tempat yang dituju. Baru boleh. Baru sah. Wallahu a'lam, kata dia. Jadi kat sini saya nak tambah sikit. Jadi apa syarat yang tak ada? Tadi yang tentu 6 syarat kan. Kat sini ada 2 je syarat. Baik, apa syarat yang tak ada? Syarat yang tak ada, yang pertama, tak payah niat dalam sembahyang pertama. Tak ada niat tu, tak berlaku. Yang kedua, tak berlaku wajib tertib. Maknanya boleh mana-mana dulu. Cuma soalan, mana afdal? Jadi selalu orang tak boleh jawab ni. Katakan kita himpunkan zuhur ke dalam asar kan. Masa waktu asar tu nak sembahyang asar tu ke sembahyang zuhur tu? Itu yang kena dudukan tuan waktu tu ialah waktu zuhur. Bila waktu asar? Betul. Afdal mana? Ramai orang salah. Zuhur. Sebab yang dia ikut tertib. Ikut tertib. Bukan ikut tuan, ikut tertib. Macam kita nak qadha sembahyang kan? Nak qadha sembahyang. Nak qadha sembahyang subuh tu ke zuhur tu? Ni waktu zuhur ni. Ni waktu asar. Kita tidur sepengsan. Asar baru sedar. Nak qadha subuh dengan zuhur dua sembahyang. Nak qadha mana dulu? Kenapa? Tertib. Subuh dulu baru zuhur. Supalah bila nak sembahyang jamak, zuhur dulu baru asar. Afdal. Tapi kalau nak sembahyang asar tu boleh. Saya dulu ingat macam tu. Bila dah mengaji lama. Salah faham. Ramai orang salah faham. Orang ingat asar. Sebenarnya zuhur dulu. Barulah asar. Melainkan, kita nak sembahyang asar, tiba-tiba ada jemaah kat situ. Imam sembahyang asar dekat sebuah masjid. Kita nak niat apa? Nak niat zuhur ke asar? Asar. Sebab kalau kita niat zuhur, imam sembahyang asar tak dapat pahala jemaah, khilaful aula. Dia dah clash dengan sembahyang jemaah dah ni. Syarat sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah baru dapat 27 pahala tu, imam sembahyang asar, kita pun sembahyang asar. Imam sembahyang zuhur, kita sembahyang zuhur, baru dapat 27. Kalau lain niat sah sembahyang jemaah, tak dapat pahala 27. Tak dapat pahala 27. Walaupun jemaah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tak wajib mualat. Misalnya kita dah sembahyang, kita jamakkan maghrib dan isyak. Mula kita sembahyang isyak dulu lah kan. Lepas tu kita berzikir, berwirid. Kan tengah malam kan boleh kita sembahyang maghrib, boleh. Jamak takhir tak mesti berturut-turut. Jamak takhir, kita boleh buat satu sembahyang tu, lepas tu kita buat benda lain. Lepas tu kita boleh.
tak ada syarat tertib, tak ada syarat mualat. Dia tidak seperti jamak takdim. Tak syarat. Boleh? Tak masalah. Tak ada kita nak jamak takdim tiba-tiba, tak boleh, nak buat tak boleh. Boleh, tak masalah. Tak masalah. Nak cancelkan nak jamak takhir tu boleh. Tak ada masalah. Dia boleh dibatalkan bila masa. Dia bukan macam semayang tu. Sahaja aku menghimpunkan. Dia mintas je. Jadi nak batalkan, boleh? Wallahu a'lam. Apa soalan tanya? Kita buat soalan je lah untuk jamak. Apa yang tak faham? Ya betul. Kalau orang lambat kena puas tak masalah. Tak apa. Cuma dia tak masuk bilangan 40 orang tu lah. 40, sebab sepanjang Jumaat ni syarat mesti ada 40 orang ahli Jumaat. 40 orang ahli Jumaat kalau tak ada tak sah sepanjang Jumaat tu. Sepanjang Jumaat tu tak sah. 40 orang ahli Jumaat tu syarat dia yang pertama dia mestilah laki-laki. 40 orang tu. Yang kedua dah baligh. Yang ketiga mustautin. Yang keempat mendengar khutbah. Mendengar apa? Mendengar rukun khutbah. 5 rukun tu. Selain daripada 5 rukun tu dia tidur. Tak apa. Alhamdulillah dia dengar. Assalatu wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dia dengar. Ittaqullah. Betul ada 3 dah. Cari Quran pula. Dah 4. Last sekali doa. Lain pada tu dia tidur. Semua tidur. 40 orang tu semua tidur. Lepas tu bila nak doa semua sedar balik. Allahumma fil muslimat. Dia sedar balik. Sah. Maksud dengar khutbah tu dengar rukun khutbah. Bukan nasihat tu. Tambah nasihat cerita hari buah, hari pahlawan, tak apa, tak payah dengar. Rukun kena dengar. Jadi 4 syarat tadi. Dia mestilah orang yang lelaki-laki, balik dan berakal. Kemudian dia mesti merdeka, bukan orang hamba. Yang kelima dia mestilah mustautin. Yang ni penting ni. Jadi maknanya kalau kita buat sembahyang Jumaat dekat sekolah berasrama penuh, cikgu dia pun bermukim, semua mukim. Mukim makna mustautin ni duduk satu tempat tak ada niat nak pindah. Itu mustautin. Duduk satu tempat ada niat nak pindah, nak balik. Itu nama bermukim. Duduk satu tempat tak lebih pada 4 hari. Nama dia musafir. Jadi 3 ni kena tahu. Siapa musafir, siapa mukim, siapa mustautin. Yang banyak sekarang ni, tak tahu nak cakap. Masjid KLIA tu, tak siapa dah bermustautin tu. Tapi tu ada. Masjid negeri ni, masjid negara. Memang tak ada tu. Semua musafir. Tu lagi teruk dah, semua musafir. Tak ada kau tu. Kena pergi cari masjid yang ada mustautin. Kamu baru lah. Masjid yang ada. Banyak ni tu pasal kan? Oh kacau. Tak lepas tu. Telekom apa surau-surau sekarang apa. Ya. Tak boleh, surau Jumaat tak apa. Surau Jumaat. 40 orang. Tak boleh. Masjid penuh tak penuh, mustautin kena buat syarat. Lepas tu berapakah orang bermustautin? Ada 14 kaul. Ada yang kata paling sikit 2 orang imam makmum. Paling sikit. Paling banyak tak 3 banyaknya. Ada yang kata 100 orang, ada 40 ni salah satu daripada 14 kaul. Ada satu kaul pula 14 orang. Itu kaul kedua mazhab Syafi'i. Kurang daripada tu tak ada. Tak ada langsung. Semua musafir. Tak ada kaul. Syiah pun tak ada tu. Tak ada kaul. Mustautin. Ada hadis tu Rasulullah
Bila dia buat sembahyang Jumaat tu, dia memang orang penduduk Madinah tu dia. Dia tak berani ulama-ulama nak mengatakan, nak mengharuskan sembahyang jamak semua mungkin ya. Kalau kita bermusafir dengan kawan kita yang berpahaman wadi, tapi dia memang berakidah di mana Allah tu bertempat lah, dia ada rahsia. Dia jadi imam. Macam mana dengan solat kita Ustaz? Sah tapi tak bagus. Kalau ada imam lain, cik imam lain. Daripada tak ada orang, tak apalah dia imam. Sebab dia tak kapi. Cuma bid'ah. Ahli bid'ah ni sah sembahyang dia. Tapi kalau ada orang lain, cik orang lain. Ustaz. Ya. Ustaz, kalau macam kita naik kapal terbang, ada saya dengar naik kapal terbang ni semayang Tak sah. tak sah. Betul? Keluar kaki tak bijak umi. Tak bijak umi. Tapi kalau kita daripada pagi kita naik sampai sana maghrib, habis bagaimana kita nak jamak kita punya semayang kita pun tak sah. Sembahyang kita? Kita sebenarnya tu nak jamak dengan macam kita daripada subuh tu naik sampai ke Malaysia Ustaz Kena qada semua tu. semua kena pada Semua kena qada semua. jamak semua. Nak jamak je. Qada. Dan qada kita tu boleh buat qasar. Kalau masih dalam musafir. Jamak tak boleh. Boleh qasar. Qada qasar boleh. Qada jamak tak boleh. Tak boleh. Qasar boleh. Qasar boleh. Dalam musafir. Ya. Okey, balik pada Jumaat solat Jumaat tadi. Solat Jumaat. Macam saya kerja kapal lah. Dalam 100 orang kata kapal. Okey. Kapal kan. Okey. Kadang-kadang Solat Jumaat. dia orang buat solat Jumaat. Astagfirullahalazim. Saya tak faham. Itu saya pun tak faham. Dia suruh je dah. Dia bila dah tak ada orang mustaftin, tak wajib Jumaat. Jadi tak dosa pun tinggal Jumaat tu. Sebenarnya Jumaat ni hanya wajib bila dah ada 40 orang mustaftin. Kalau tempat tu tak ada, tak wajib Jumaat. Senang je. Sembahyanglah Zuhur. Dah tak ada. Dia 3 keadaan. Tak ada, tak cukup, dengan cukup. Dia 3 keadaan. Kalau tak ada kaul kata boleh sembahyang Jumaat. Gugur wajib sembahyang Jumaat tu. Sembahyang Zuhur. Yang kedua, ada tapi tak cukup. 20 orang je. Ada setengah kampung sekarang tak cukup. Kita kira tak cukup. Kita kira pada yang betul-betul ada, yang balik, berakal betul. Dan bacaan Fatihah dia kena betul. Adalah 15 orang. Yang keadaan macam ni, ada dua pendapat. Satu sembahyang Zuhur. Ataupun kita sembahyang Jumaat bertaklid pada kaul yang kata 40 orang boleh. Sembahyang. Lepas sembahyang, kita iadah pula. Sunat kita iadah sembahyang Zuhur pula. 4 rakaat. Supaya keluar daripada khilaf. Kita buat 2. Jumaat kita buat. Lepas tu kita iadah Zuhur. Supaya keluar daripada khilaf. Yang kata mesti 40. Tu cara. Ataupun 40 orang cukup. Mustatin, betul bacaan sembahyang dia. Ustaz, kalau ada 40 orang Ustaz, tapi Fatihah tu macam ragu dah Ustaz. Macam mana? Macam mana tu Ustaz? Zuhur. Dia anggap macam tak ada 40. Yang soalan tadi dalam kapal, tak ada sembahyang Jumaat. Macam mana boleh buat? Memang ada. Na'udzubillah misalnya. Ini memang macam orang Arab kan. Kacau ada orang tu. Tapi tak tahulah kok mazhab lain, mazhab dia tu. Tapi kita Syafi'i memang tak ada. Kita sembahyang, terus sembahyang Zuhur je. Tak dosa. Dari soalan? Tanya-tanya. Kena sampai kan. Saya situation saya facing saya tengok kawan saya masuk salat jemaah. Dia masuk salat jemaah tu dia kejar imam. Masuk salah lah. Patutnya bila imam rukuk dia dah masuk. Dia masuk sebelum Masbuk lah. masbuk. Sebelum dia bangun. Sebelum selesai rukuk dari kira dia kurang 1 rakaat. Ya betul. Tapi dia kejar imam. Oh, dia kerja sampai. Dia rukuk, imam lain dia rukuk, patut komplit lah bagi dia. Jadi
Wajib tak? Memandangkan dia ni lebih tua daripada saya dan saya terfikir dan kalau saya tegur takut dia merah sini Ustaz. Jadi Dia ada dua. Satu, kalau dia hukum nasihat orang ni, dia tengok. Kalau kita nasihat dia, sekira-kira mata kita ni tak bengkak sebelah, dia tumbuk dia tanpa, dan dia boleh terima, maka wajiblah kita nasihat. Tapi kalau kita tengok kita tegur mudarat pula dah. Tak wajib kita nasihat dia tu. Habis kena cari taktik. Bawa dia pergi mengaji. Cari. Beritahu ustaz tu siap-siap cerita tu supaya dia tak malu. Siap-siap. Jadi ustaz tu faham apa nak terang kan. Tanpa dia pasal. Timbulkan persoalan tu. Kita jawablah soalan dia tu. Nak tegur direct tak boleh. Memang tak boleh. Sebab nanti takut dia lagi teruk. Soalan? Okey. Okey. Dua-dua tak duduk situ. Bukan mustatin, mungkin pun tak. Mu'tazah. Memang tak sah. Tak ada, Jumaat tu tak sah. Itulah nak buat macam mana. Kita kena cari masjid yang ada 40 orang mustatin. Lepas tu kalau pergi KL, cari tempat yang dah zon kita tu ada 40 orang. Kalau saya selalu KL tu masjid kampung baru tu lah. Kampung baru tu memang ada kampung dia, ada orang mustatin dia. Kalau imam tak bermustatin, makmum semua itu dari imam dia bukan daripada luar. Tu memang ada khilaf tu. Itu ada khilaf tu. Imam ni wajib mustatin tidak mustatin. Itu memang ada khilaf. Sebaik-baiknya dielakkan imam tu bukan orang mustatin. Lepas tu saya dengar cerita dulu. Orang kata lah, dulu Syekh Ahmad Marin, dia mufti. Kadang-kadang orang jemput dia pergi khutbah Jumaat. Dia baca khutbah tapi dia tak jadi imam. Dia akan suruh orang imam tu jadi imam. Sebab dia orang musafir. Mufti kadang dijemput kan, pergi sebelah sini. Saya dengar cerita lah. Dia kalau dia sampai tempat tu, dia akan bagi khutbah. Tapi dia takkan jadi imam. Kadang-kadang dia imam diputar kan. Tu. Kalau imam yang warak, dia tak nak jadi imam. Dia baca khutbah tapi dia suruh orang lain. Memang ada dua kaul. Imam ni adakah mesti masuk bilangan 40 orang tu yang mustatin atau tak termasuk imam? Memang ada khilaf tu. Tapi yang saya faham, guru-guru yang warak ni, dia tak nak jadi imam. Macam kita dijemput. Saya dijemput pergi Penang khutbah. Saya sampai khutbah kat rasah dia. Saya takkan jadi imam. Sebab saya bukan orang mustatin situ. Tapi kalau jadi imam tak? Khilaf ulama tu. Khilaf. Ada kata sah, ada kata tak sah. Jadi sebab tu orang yang betul-betul alim, kita tak nak lah. Kita nak lah ke situ. Bagilah orang lain. Jarang sekarang ni semua jadi kan. Sekarang orang dia khutbah, dia lah imam. Kebanyakan adalah khilaf tu. Tapi kalau boleh elakkan. Yang asrama tu sama macam masjid KLIA tu macam sama. Masjid KLIA tu kan. Di mana ada perumahan apa tu ada. Imam tu je. Dia nak semai dekat KLIA tu, pergi sembahyang satu masjid lagi tu, dekat apa panggil? Dekat Dengkil lah, dekat area tu dah. Daripada kampung tu ada kampung. Kena cari masjid kat situ. Memang. Mana? Semua musafir tu. 40 orang musafir. Sebab kena ingat, sembahyang Jumaat ni lah sembahyang yang berbentuk jamaah. Jadi dia mesti ada 40 orang mustatin. Nak pakai qaul dhaif pun paling kurang pun ada 14 orang yang kita terima lah. Ada yang 2 orang, ada yang mustatin tu ada. Langsung tak ada ni, tak pernah jumpa qaul tu. Langsung tak ada mustatin. Mustatin 40 orang. Kalau sekolah asrama penuh tadi
Boleh. Kalau ada kawasan perumahan, dia sembahyang kat situ. Boleh. Ada orang yang bermukim situ. Boleh. Mustatil. Orang satu bermukim pun ada kan. Dia nak mustatil. Mungkin tak nak. Ada situ lah. Boleh? Boleh. Sains sembang. Ada, okey. Boleh. Walaupun buat di sekolah, tapi kalau ada orang kampung situ sembahyang situ, misalnya masjid surau tak ada. Jadi pejabat agama cakap, okey, sementara masjid sembahyang Jumaat ni ialah di sekolah sains. Orang kampung semua dalam situ. Sah. Boleh. Yang mustaqim cukup 40 orang. Kena 40 orang. Kalau tak cukup, taklid pada yang tak cukup dan kita iadah. Iadah. Dan lagi. Yang solat Jumaat waktu PKP tu jadi 5 orang, 10 orang. Itu semua mengarut dah tu. Semua mengarut fatwa tu. Mengarut. Dah tak boleh nak sembahyang, suruh je dah. Macam mana? Saya suruh je dah. Mula-mula tu 5 orang kan. Ya? PKP tu. Tak. Yang sembahyang tu 5 orang. Yang ambil gambar tu 40 orang. Yang ambil gambar tu. Entah apa punya peraturan tu. Suruh asar. Takdim. Takdim Takdim kita nak niat jamak. Kasar. Boleh? Asar dan Jumaat ni. Kita sembahyang Jumaat. Jamak takdim kan? Takdim asar ke dalam Jumaat. Boleh. Masa sembahyang Jumaat tu kita ingat saja aku himpunkan asar dalam Jumaat ni. Lepas imam bagi salam, naik lagi terus sembahyang asar. Terus sembahyang asar. Takbir tu niat sembahyang Jumaat lah. Takbir niat sembahyang Jumaat. Macam biasa. Takbir sembahyang Jumaat, terus sembahyang Jumaat kan? Cuma dalam sembahyang Jumaat tu kita niat ku himpunkan asar kepada Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat, sembahyang asar. Terpulanglah 4 rakaat. Boleh 2 rakaat boleh. Tak. Afdal dia. Afdal dia kalau lebih 3 marhalah, afdal dia qasar. Qasar. Jadi kes apa ni di masjid Fis kan. Habis kemakan jemaah ni daripada jimat baru, daripada masjid apa tu Perda Senayan, dia lari ke sini Senayan tu, dia nak sembahyang solat Jumaat di masjid baru. Jadi masjid di Karya tu tak cukup. Macam mana kau? Tak cukup. Koram lah. Tak ini tak cukup 40 orang lah. Tak cukup 40 orang tak ada sembahyang Jumaat. Pengusi situ dah nasihatkan jangan pergi sini Senayan, bawa orang sini. Dia degil dekat sembahyang kat masjid baru. Apa hukum yang pergi tu? Tak apa. Kita tak apa tapi tak bagus. Tak apa. Tapi tak bagus. Sebab kita tak diberatkan satu hukum yang mana kalau hukum tu dengan sebab kita orang lain jadi tak boleh nak sembahyang. Adakah kita ni wajib buat sebab nak untuk orang lain? Tak ada. Tak ada. Harus kita pergi tempat lain tu harus. Tapi tak baguslah. Sebab kita dah tak cukup kat sini. Tak baguslah. Tapi adakah tak bagus tu sampai tahap haram ke apa? Tak. Sebab dia masih sembahyang Jumaat. Cuma dia tak sembahyang Jumaat tempat dia. Yang kedua, isu yang penting yang nak dibahas, kita keluar daripada rumah kita hari Jumaat. Lepas subuh. Lepas tu kita musafir. Kita musafir pergi balik Perak saja. Boleh tak kita tak sembahyang Jumaat? Tak boleh. Kalau tak nak sembahyang Jumaat tu mesti keluar sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh. Malam tu ke pukul 4 pagi ke, barulah kita ni tak wajib sembahyang Jumaat. Kalau kita keluar lepas subuh, wajib sembahyang Jumaat. Musafir tak musafir wajib. Sebab dah masuk waktu wajib, dah masuk hari Jumaat. Kalau kita hari Jumaat tu kita masih berada situ, hari Jumaat mana?
Lepas subuh tu masih Jumaat ni. Sebelum subuh tu dikira Khamis. Khamis, malam Jumaat. Khamis, hari Khamis. Bila kita hari Khamis, boleh. Tapi dilaknat. Kalau sengaja buat. Kalau sengaja tak dapat elak, tak apalah. Sengaja tak nak sembahyang Jumaat, kita keluar sebelum pukul 6. Apa hukum dia? Hukum dia ada satu hadis, ju'ila malakani, dijadikan dua orang malaikat, yal'anani, melaknatlah orang yang musafir pada malam Jumaat. Sengaja dia, main dia sengaja supaya dia tak sembahyang Jumaat. Sebab tu macam kita ni, kalau flight kita hari Jumaat, ni kadang-kadang kacau ni. Flight hari Jumaat, tak dapat nak elak. Yang sebaik-baiknya kita keluar sebelum subuh Jumaat. Pergilah mana-mana supaya kita tak termasuk orang yang meninggalkan Jumaat. Itu tak apa. Lain soalan? Ada lagi? Wallahu a'lam. Memang banyak ni sebenarnya soalan jamak kasar ni, banyak persoalan. Contohnya ni tempat kita nak pergi. Kalau jalan straight tak sampai 2 marhalah. Kita pergi jalan jauh sampai sini dah 100 km. Boleh tak sebanyak jamak? Boleh tak? Kalau ada keperluan macam mana? Kalau saja macam mana? Kita saja tu. Fikir-fikir tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ilmi qulubana wasta'min asrarana washrab bil i'tibari afkarana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.